بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana pada kali ini kita dapat bertemu lagi untuk membincangkan berkaitan dengan untuk menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur di atas segala nikmat-nikmat Allah SWT. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Al-Baqarah 152. Oleh kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepada kamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu mengingkari segala nikmat, kata Allah SWT. Tuan-tuan yang dihormati Allah SWT, kita sebagai hamba Allah SWT, kewajiban pada kita semua adalah sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Para salafus saleh selepas saja Ramadan mereka berdoa pada Allah SWT, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana, dan lagi-lagi mereka tambah. Mereka berdoa kepada Allah SWT agar Allah menerima segala amal ibadat mereka di bulan Ramadan. Tetapi bila saja tiba bulan Rajab, mereka terus berdoa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, itu kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Betapa rindunya mereka kepada Ramadan. Bermula daripada Rajab lagi mereka berdoa untuk sampai, untuk menikmati berbagai-bagai nikmat yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Begitu juga di bulan Sya'ban. Dan bila masuk bulan Ramadan, mereka terus mengucap Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dapat menikmati berbagai-bagai amal ibadat yang Allah sediakan di bulan Ramadan dengan berbagai-bagai penambahan. Ibadat fardu ditambah berkali-kali ganda. Manakala ibadat sunat dijadikan, diganjarkan dengan pahala ibadat fardu. Tetapi selepas itu mereka terus berdoa kepada Allah agar Allah terima segala amal ibadat mereka. Tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah. Yang mana kita juga berdoa di bulan Rajab baru-baru ini. Kita juga berdoa di bulan Sya'ban baru-baru ini. Alhamdulillah, kita dapat mencapai, dapat ketemu dengan Ramadan berbanding dengan mungkin saudara mara kita, kaum kerabat kita, sahabat halal kita, jiran-jiran kita yang dipanggil oleh Allah SWT yang meninggal dunia. Sebaliknya kita pada hari ini dapat ketemu menikmati bulan Ramadan. Justru wajib pada kita semua bersyukur pada Allah SWT. Bagaimana syukur pada Allah SWT? Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Syukur kepada Allah SWT ialah dengan melaksanakan segala amal ibadat Allah SWT ataupun dengan menggunakan segala nikmat Allah ke jalan yang Allah redha. Menggunakan segala nikmat Allah untuk mendapat keberadaan Allah SWT, untuk mendapat keredaan Allah dan juga guna untuk kebaikan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Itulah maksud syukur, tuan-tuan sekalian. Jadi bagaimana kita yang dapat mencapai yang masuk bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur. Syukur ini suatu tingkat, suatu martabat, satu darjah yang tinggi. Bagaimana kita untuk mencapai syukur ini, untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, dimula tadi saya bacakan bagaimana berkaitan dengan syukur dengan zikir pada Allah SWT. Untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, Imam Ghazali bagi pada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Yakni bagaimana syukur dengan hati ini, kita adalah sentiasa berniat, kita adalah sentiasa memasang niat
fasad untuk melakukan segala kebaikan. Itu bersyukur dengan hati. Mesti ada tuan sekalian dalam hati kita semua setiap masa, iaitu ingin nak melakukan kebaikan. Apa-apa sahaja kebaikan, yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia, contohnya kita berniat untuk untuk berpuasa. Kita berniat untuk infak harta benda kita. Kita niat untuk tolong orang yang susah. Apa-apa saja kita pasal niat itu bersyukur dengan hati kita. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala radhiyallahu anhu, bagaimana bersyukur dengan hati ini kita mesti sentiasa fasad untuk melakukan kebaikan dan menyembunyikan kebaikan kita daripada pandangan orang lain. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yaitu bersyukur dengan lisan. Kita sebagai hamba Allah Taala wajib kita sentiasa bersyukur dengan lisan. Kalau kita buka kitab penawar bagi hati, disebut di sana bagaimana sebelum kita bangun daripada tidur, seluruh anggota kita menerpa, menuju, terkam kepada lisan kita. Segala anggota kita, seluruh lisan kita, mulakan awal pagi dengan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Bila di awal hari, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, insya-Allah sepanjang hari tadi segala anggota kita akan tunduk, akan patuh taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting pada kita sekalian, bila bangun pagi kita ucap Alhamdulillah, kemudian selepas puji Allah, bangun daripada tidur selepas dimatikan malam tadi, terus kita masuk tandas, keluar daripada tandas baca Alhamdulillahillazi azhaba 'anil azza wa afani. Lagi puji kepada Allah, kita telah membuang segala penyakit dalam tandas tadi. Begitu juga kita minum air. Lepas minum air kita baca Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Lagi syukur pada Allah. Itu perbuatan pagi kita. Bila bangun pada tidur syukur kepada Allah, keluar daripada tandas syukur kepada Allah, selepas makan minum kita syukur kepada Allah. Dalam salat subuh kita baca Al-Fatihah bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Imam Ghazali, bersyukur dengan lisan. Lagi sebagai hamba Allah yang bersyukur dengan lisan ialah guna lisan ini, guna lidah ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, perbanyakkan membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, perbanyakkan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan ini sebanyak 2 kali. Satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Dalam sebulan 60 kali khatam Al-Quran. Lepas semaya zuhur, Imam Syafi'i terus semaya sunat sehingga asar. Semaya sunat lepas zuhur hingga asar. Dan dalam sembahyang sunat tadi, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Hebatnya imam kita. Kita kata boleh 2 kali sehari, tuan-tuan sekalian. Khatam Al-Quran sekali sebulan Ramadan tak apa. Sekarangnya tak boleh 2 kali sehari. Jadi gunakan lisan sebagai hamba Allah bersyukur. Gunakan lisan untuk membaca Al-Quran. Paling kurang setiap kali selepas semaya baca sikit, selepas subuh sikit, lepas zuhur sikit, lepas asar sikit, insya-Allah boleh 1 juzuk untuk 1 hari. Basahkan lidah dengan Al-Quran. Itu sebagai bukti, sebagai tanda hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, gunakan lisan kita, lidah kita untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita berada dalam PKP. Walaupun sekarang ini PKPB. Jadi masjid surah tak lagi kita sembahyang di rumah. Ayah menjadi imam, sebagai ketua rumah menjadi imam.
Jangan ada di sana, jangan ada di luar sana. Si ayah suruh si isteri jadi imam. Jangan. Dan dia kata, ya apa ya? Besok tukar ni yang negatif ni macam mana? Jangan. Nah, kena, yo. Kalau ayah tak boleh, suruh anak lelaki. Jangan suruh isteri pun. Buat terbiak panggil. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kita berada di rumah bulan Ramadan ini, fikir PB ini, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas baca ini, lepas kita kumpul anak-anak kita, kalau kita ada isteri seorang, isteri dua, isteri tiga, isteri empat, kumpul ada sekali lah, ada suku lain. Sekali berdekatan itu kita kumpul sekali. Katakanlah semua empat isteri berada sama kita kumpul. Hari ini kumpul isteri ini, kumpul pasal semaya asal berjumuah, kemudian si suami dan ketua keluarga baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada baca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ke Ibnu Majah Nasai, macam-macam kita baca. Gunakan lisan kita untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita gunakan lisan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam yang disebut alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Macam-macam zikir kita boleh berzikir. Kita boleh sebut subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata syuhri dari kalimati. Waktu paling kuat sekali sehari kita sebut itu pasal apa? Allahu akbar. Pahala yang berlipat kali ganda di bulan biasa. Di bulan Ramadan ini kali lagi-lagi dah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan kita sentiasa berzikir. Itu yang ketiga, sebagai hamba Allah yang bersyukur pada Allah menggunakan nikmat lisan. Yang keempat, ketua sekalian, kita gunakan lisan kita untuk memberi nasihat. Yang pertama tadi, apa dia? Kita puji Allah. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, baca hadis. Yang keempat, kita banyak sentiasa memberi nasihat. Memberi nasihat. Sekarang ini kita tak boleh tazkirah kuliah di Masjid Surau. Dari bagaimana? Ini peluang kita tazkirah kuliah di rumah kita masing-masing. Biasanya tuan-tuan yang tidak ustaz mendengar tazkirah dengan kuliah. Ni musim PKP ini tuan-tuan sendiri boleh bagi kuliah, boleh bagi tazkirah kepada anak isteri. Contohnya dengan baca tafsir Al-Quran, bagi tazkirah, pesanan, kebaikan kepada anak isteri kita. Dan macam kita ustaz-ustaz ni peluang untuk tazkirah dalam video lah, dalam YouTube lah, dalam FB lah, macam-macam lah. Ini peluang untuk norma baru ni. Seterusnya tuan-tuan sekalian, bagaimana Imam Ghazali rahimahullah menyuruh kita supaya menjadi hamba Allah bersyukur dalam bentuk tindakan. Iaitu pertama, dengan jawarih ini, dengan anggota ini, pertama tuan-tuan sekalian, kita gunakan mata kita. Bagaimana hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat mata. Tadi, kita balik pada Al-Baqarah 152 tadi, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kamu ingat kepada aku, tuan-tuan sekalian, zikir ini ada berbagai-bagai zikir. Ada zikir pertama, jenis pertama zikir, kita ingat kepada Allah tanpa bunyi. Tak sebut pun tapi hati sentiasa ingat. Yang kedua, sebut. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Lisan kita sebut tapi hati tak ingat, tak khusyuk. Zikir yang ketiga, sebut subhanallah dalam hati kita bagaimana Allah Maha Suci, zat, sifat, af'al, asma Allah suci daripada sebarang kelemahan kecacatan. Itu zikir yang ketiga. Zikir yang keempat tuan-tuan sekalian, kepatuhan, ketaatan, ketundukan seluruh anggota kita segenap setiap saat kita tunduk patuh pada Allah, itulah zikir yang besar tuan-tuan sekalian. Tunduk patuh pada perintah Allah, buat perintah Allah dan jauh atau tinggal segala larangan Allah, itulah zikir yang besar. Dan zikir ketiga ini iaitu bersyukur pada Allah dengan
jawarih, dengan anggota kita. Pertama, bagaimana hamba Allah yang bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat macam. Allah sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzu minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita manusia ini nak hitung nikmat Allah, pasti tak terhitung banyaknya nikmat Allah kepada kita sekalian. Kalau kita berdiri di hadapan bumi, tengok nikmat Allah di tubuh kita pun tak terkira dah. Kalau nak pilih dah, apatah lagi luar daripada tubuh kita. Pertama, nikmat mata. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Allah bagi pada kita mata untuk kita melihat. Dengan mata ini kita boleh guna untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana tuan sekalian? Kita guna mata kita ini untuk melihat makhluk Allah, ciptaan Allah. Lihat apa sahaja makhluk Allah, kita akan nampak di sana tanda-tanda kekuasaan kudrat Allah pada makhluk Allah tadi. Contohnya Allah sebut, afala yanzuruna ila as-samaa'i kaifa rafi'at. Apakah kamu tidak perhati pada langit bagaimana as-sama' rufi'at kaifa rafi'at, bagaimana Allah angkat langit. Bukan setakat satu lapis, 7 lapis langit. Dia setiap lapis langit ini perjalanan ribuan tahun ataupun ribuan kilometer setiap lapis langit. Dan paling atas sekali adanya arsy Allah SWT, makhluk Allah yang paling besar yang dipikul oleh 8 malaikat, iaitu arsy Allah SWT. Kita tak nampak, tapi langit kalau tak nampak, kita lihat sebelah atas, kira langit sebelah atas. Bagaimana tengok kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kejadian Allah tadi. Dan contoh lagi kita lihat, contohnya dalam ayat tersebut, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak perhati ke, tak fikir ke, tak kaji ke bila kamu lihat ibil, unta. Bagaimana kebesaran, kekuasaan Allah SWT ada pada ibil tadi, ada pada unta tadi. Bagaimana kepelikan, keajaiban Allah cipta unta, kita sekalian. Unta, satu makhluk Allah, binatang yang paling pemalu. Manusia yang unta ni, malu unta lagi. Manusia, kadang-kadang bulan Ramadan ni tak puasa. Nah, dia suruh nak pula tak puasa. Apa dia? Datuk Haji Nazri yang berada di majlis yang Pas Putih ni, bawa kepala dia gigak. Orang tak puasa. Nah, pasal apa? Tak malu-malu. Jual pun tak malu, makan pun tak malu. Allahu Akbar. Tu orang tak malu, tak puasa. Bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan, binatang ni, binatang yang bernama ibil, bernama unta ni, dia tuan-tuan, dia tak buat kerja bersih. Contohnya apa dia? Hari ni manusia berzina sana sini. Atas kereta berzina, atas motor berzina, bawah pokok berzina. Tuan-tuan, biasa tengok kata, apa dia ni, suami unta ni, isteri unta tadi, jimuk. Pasal tengok. Ya, orang yang belajar di luar negara, di Mesir ke, di Madinah ke, biasa tengok kata, unta berjimuk. Tak pernah. Bahkan orang yang tua unta pun tak pernah tengok unta jimuk lagi. Ada satu kisah sekalian, bila pengembala unta tadi, mari perasaan nak tahu lagu mana cara unta jimuk tadi. Kambing biasa tengok dah, lembu biasa tengok dah, ayam biasa tengok dah. Tapi bagaimana unta berjimuk? Lalu bila dia lepas unta dia, jadi hitam unta. Unta ni carilah pokok, carilah batu, dijimuk belakang batu tadi. Cari gua ke. Sebab apa? Sebab unta ni binatang yang paling pemalu. Dia tak jimuk pasir. Itu binatang unta tadi. Dia punya pemalu. Itu sebab tu Allah bagi tahu, kamu tak perhatikan bagaimana ibil unta diciptakan. Bila Allah kata lagi tu afala yuzurun, mesti di sana ada kepelikan, keajaiban. Dan yang kedua ininya, bila dibuat kajian bahawa ibil unta ini makhluk Allah yang pendendam. Pendendam. Bila dia unta cerita tadi dia balik, tuan dia bila tua apa dia unta tadi ni tampak winapa tuan dia. Bahawa sebab unta ni pendendam. Tuan dia hitam, maksud dia jimuk tadi dia tahu. Bila tuan dia bila disapar ke unta tampar dengan kepala dia.
kapal kepala di muka tu dia, patah tekuk mati tu. Allah Akbar. Pasal apa? Binatang pendendam. Ni untuk. Ini Allah suruh kita guna mata lihat makhluk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai hamba Allah yang bersyukur guna mata dia lagu mana? Kita melihat Al-Quran. Lihat Al-Quran. Allah Akbar. Ni Ramadan tu. Lihat Al-Quran. Ada satu cerita tu sekalian bagaimana ada seorang pemuda balik ke malam. Bila dia balik, dia tengok lalu ke kubur, ada satu kubur tak diceruh. Cahaya daripada kubur hingga ke langit. Dia tengok kubur, tengok ke langit, cahaya tak betul-betul. Lalu dia pun tanda lah kubur tadi dia balik. Pagi esok dia tanya kapur, kubur siapa ni? Sebab dia tadi semalam bercahaya. Kubur tu email ke, kubur tu bela ke, kubur ustaz ke, pelik ni bercahaya. Bila disiasat-siasat, orang bagi tahu, ini kubur seorang tua duduk di ujung kapur. Pergi carilah pemuda tadi, rumah dia. Jumpa dengan isteri dia, tanya. Arwah ni, almarhum ni, masih hidup agama dia. Kata isteri dia, kata janda tadi, makcik tua tadi, mula ni tak ada agama dia, jahil. Tak ada agama dia. Kata pemuda ni, tahu makcik, amba rasa pelik sebab mana tak ni nak kubur dia ceruh ni. Cahaya ni pelik, mesti ada amalan ni. Mula ni kata isteri dia, mula ni kat malam-malam dia ambil wudu, lepas ambil wudu dia masuk bilik, kemudian dia keluar bilik. Bila makcik tengok di bilik tadi ada Al-Quran. Dalam, bila buku Al-Quran tadi, bahasa Quran. Jadi sebab dia ni jahil, tak pandai baca Quran, dia hanya tengok Quran, bukan setakat tengok. Dia buka Al-Quran, dia tengok Quran, dia menangis di atas kejahilan, dia tak pandai baca Quran, menangis, menyesal. Itulah dia tidak malah. Buka Quran, menangis. Itu. Pasal apa? Guna mata tadi. Pak kita ni tak pandai baca, bukan setakat tengok lah. Baca Al-Quran. Kalau tak pandai baca, belajar lah. Betul ya? Jangan buat tengok saja. Al-Quran tengok saja pun boleh pahala. Ibu bapa tengok wajah ibu bapa boleh pahala. Begitu juga Baitullah, tapi bukan Baitullah dalam gambar lah. Hari tidak pergi ke sana. Dengan guna nikmat mata tadi menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita lihat makhluk-makhluk Allah, bagaimana lihat pokok-pokok, macam-macam jenis pokok. Lihat pokok tadi, kita nampak kuasa Allah di sana. Kita akan menjadi hamba Allah bersyukur. Kita akan guna nikmat mata untuk ketaatan kepatuhan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita yang diberi nikmat mata ini kita kurang bersyukur. Pasal apa? Sebab tak ada rasa apa. Bila kita rasa nikmat mata, bila kita dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo ada seorang sahabat, Cikgu Sabarudin. Dia butuh sama-sama mengajar. Di sebuah sekolah dia butuh. Ambo tanya dia, Abedin, lagu mana dia tak nampak ni guru mata tapi dapat ijazah ni lagu mana? Allah dia kata Ustaz, nak dapat ijazah di UM di bukan sedih. Kita pergi kuliah kadang-kadang jatuh loket. Satu hari bila baru kuliah hujan lebat, peti. Okey, hang celek boleh berlari cari tempat teduh. Kita hang tak celek ni, hang tak nampak nak lari lagu mana? Bila kalau kita lari bukan selamat, kau tengok. Duk cacat, tengok hujan tadi, tak lari ke mana. Peti, mari tak kepala tak lari dah. Sebab apa? Ni sebab kita tak nampak. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, ambo sengaja tanya dia, pasal penuh, nak bersyukur nikmat mata tadi. Allah Akbar. Ini nikmat mata yang Allah bagi pada kita. Yang kedua tuan-tuan sekalian, bagaimana kita hamba Allah bersyukur dengan jawarih ini, nikmat Allah, anggota ini, bagaimana kita guna telinga kita. Guna telinga kita, tuan-tuan sekalian, ni untuk apa dia? Untuk kita menambahkan iman. Contoh juga dia, kita dengar, kita baca, kita tengok, kita baca, kita dengar. Atas kita sendiri. Tengok Al-Quran, nikmat mata. Kita baca Al-Quran, nikmat lisan. Dan kita sendiri pernah dengar pula. Dengan nikmat, apa dia? Telinga tadi. Ataupun kita dengar orang baca. Sekarang ni tiap malam ada Quran time. Pukul 10 sampai pukul 11 Quran time. Kita lihat bagaimana kori kita.
Ahmad Tirmizi kedua Ahmad Tirmizi dua-dua bacanya Allah Akbar, nikmat, lazat kita dengar baca Quran. Kemudian Ustaz Fazrul terjemah pula, tafsir pula tentu sekalian. Kita boleh guna nikmat mata dan juga telinga kita tadi bagaimana dengan tafsir Al-Quran tadi. Dengar baca Al-Quran dah rasa nikmat, lazat, sedap dah. Dengar pula kemudian terjemahan tafsiran tadi. Menambahkan iman kita. Kita nak bersyukur ini bukan setakat dengan kita bertambah iman. Bagaimana tambah iman dengan kita dengar tafsiran Al-Quran tadi. Allahu Akbar. Betul. Dan boleh kita menjadi hamba Allah yang menangis bila kita dengar Al-Quran, kita dengar, kita faham. Contoh tuan-tuan, bila imam masjid Haram baca Al-Quran dalam sembahyang tarawih sebelum ni lah, baca ayat a'udzu minasyaitonir rajim, kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayruha liyazuqul azab. Setiap kali kulit ahli neraka ini dibakar masuk, kami Allah tukar dengan kulit yang baru. Ahli neraka akan dibakar dalam neraka 7 lapis tu, bakar, mati tak mati dah, mati sekali saja. Bila dibakar, kulit akan masuk. Bila kulit masuk dengan keadaan sakit meraung, Allah akan tukar badalnahum, tukar kulit yang masuk tadi, kulit yang baru. Pasal apa? Liyazuqul azab, untuk merasakan azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Masa hidup dunia dulu, Ramadan hari pun tak puasa. Nah, Ramadan hari pun puasa tapi tidak aurat. Allahu Akbar. Laksana ibadat dekat ada maksiat lagu mana tu. Suah puasa tapi Allah terima kena puasa sebab dengan keadaan dia dah aurat. Contoh, puasa tapi mulut tak ada muka. Puasa sah tapi pahala ganjaran ada kena. Ini tuan-tuan kita perlu sama-sama muhasabah diri kita masing-masing. Jadi bila kita guna telinga kita dengan Al-Quran dan kita faham, kita akan menangis pada Allah. Inilah yang boleh menjadi kita hamba Allah yang bersyukur dengan menggunakan nikmat telinga tadi. Guna untuk kebaikan telinga kita. Yang seterusnya, bagaimana kita guna nikmat Allah untuk jadi hamba yang bersyukur, iaitu kita guna nikmat mulut kita. Bukan lisan, mulut dia apa dia? Untuk makan. Ataupun nikmat perut kita, masuk ke mulut dan simpan di perut. Bagaimana kita gunakan nikmat mulut kita ataupun perut kita, iaitu memakan makanan yang halal. Jangan sekali-kali kita masukkan dalam perut kita ni makanan yang haram, ataupun masukkan perut anak isteri kita makanan yang haram. Tuan-tuan sekalian, haram ini terbagi pada dua. Ada haram lizati, ada haram riwayi. Haram lizati ini ain, benda tadi haram. Contohnya beli ayam golek yang tak disembelih. Contoh, walaupun dibakar, digolek, makan sedap tapi haram pasal apa tak disembelih. Ataupun haram riwayi, hasil daripada penipuan duit tadi. Hasil daripada risuah duit tadi, beli makanan, dia jadi haram lighairi. Kedua-duanya adalah haram. Ini tidak menjadi hamba Allah bersyukur. Hamba Allah bersyukur, dia akan fikir segala hasil ataupun yang dia dapat tadi mesti daripada cara yang halal. Tuan-tuan sekalian, pasal apa? Untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau makan yang haram lighairi atau lizati, tidak jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi gah pedal, jadi ke hati, tidak tunduk, tidak patuh, bahkan lawan Allah SWT. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, bagaimana hamba Allah yang bersyukur? Kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur, kita guna nikmat farash kita, sama ada lelakinya, perempuannya, yang ini lelaki suamilah, isteri, iaitu perempuan isteri. Guna nikmat ini kepada ketundukan kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Jimuk suami isteri kalau bulan Ramadan belum balik lah tuan-tuan. Sehari suami kena 20 hari betul puasa, kena kafar. Isteri sehari lah, suami 20 hari berturut-turut. Jadi guna nikmat Allah ini yang Allah bagi pada kita ini untuk kepada suami, untuk melayan isteri.
Isteri untuk melayani suami sepuas-puasnya. Kalau bulan Ramadan, pada waktu malam. Nikmat ini digunakan sebaik mungkin. Dapat pahala. Dengan apa nikmat faras tadi, kita suami akan berpuas hati, isteri berpuas hati, layanan yang baik, dan hasilnya kita akan dapat zuriat. Kita akan dapat anak-anak. Tuan-tuan sekalian, orang yang berkahwin, alhamdulillah. Orang yang berkahwin dapat nikmat isteri. Isteri ini nikmat Allah yang besar. Dan bagaimana orang yang tak berkahwin, tak dapat nikmat bersama isteri tadi. Itu isteri satu. Kalau isteri 2, 3, 4, lagi dah bertambah nikmat ketuan. Nah, isteri pertama perangai macam ni, isteri kedua macam ni, isteri ketiga lalu ni, isteri keempat macam ni. Macam-macam. Persaingan di kalangan isteri, bagaimana cara nak layan suami. Allahu Akbar. Nah, abang petani buka bosong daripada abang, kata pertama. Kedua bolok, lagi, kompis lagi, apa dia, persaingan lagi. Yang ketiga persaingan lagi. Allah bahagia suami, tak ada pak isteri. InsyaAllah kata. Dan nikmat dapat isteri, dapat suami. Guna kebaikan. Dan daripada suami isteri tadi dapat zuriat. Allah kata ni. Kita rasa betapa nikmatnya ada anak ketika PKP ini. Nah, sebulan lebih kita PKP ini, dalam COVID-19 ini, bagaimana suami dapat bersama isteri, dapat sama anak-anak. Anak 5, 7, 10, alhamdulillah seronok tengok anak yang sulung, yang kedua, abang cik, abang muh, Kak Alung, adik hamba semua nak tengok, seronok, bahagia kita sebagai ayah, kita sebagai isteri. Ini tuan-tuan nikmat Allah bagi kepada kita. Jadi bila kita lihat suami ada isteri, alhamdulillah, aku ada isteri. Walaupun isteriku, kita bertelik. Alhamdulillah. Nah, walaupun isteri kata Allah ada suami bagaimana? Besar, kalau botol, uji, besar uji. Alhamdulillah. Pasal apa? Ada juga suami. Di Kelantan kita 1,000 janda atau tu 1,000 janda, tak ada suami pula. 1,000. Nah, bagaimana dua-dua di Kelantan 2,000. Tu tak ada suami, tak ada isteri. Keseorang hidup. Bagaimana nikmat ini mereka tak dapat. Jadi kita alhamdulillah. Walaupun isteri seorang, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi, ada 3 lagi. Alhamdulillah. Panjang. Nah, pasal apa? Sebab ni makhraj. Pasal apa? Sebab 3 lagi. Alhamdulillah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila nikmat Allah, kewajipan kepada kita kena layan isteri, layan suami, jaga anak-anak kita dengan yang terbaik, mengikut kepatuhan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, bagaimana menjadi hamba Allah bersyukur, iaitu dengan nikmat, syukur nikmat tangan. Alhamdulillah. Tangan kami ada, tangan kiri ada, alhamdulillah. Bagaimana orang yang tidak ada tangan dua-dua, ataupun ada satu tangan. Kita dua-dua, alhamdulillah. Bagaimana guna nikmat tangan? Menulis ilmu-ilmu, menulis buku, menulis kitab untuk menjadi panduan kepada orang yang ramai. Bukan guna tangan, tapi sebaliknya menulis dalam WhatsApp benda-benda yang tak ada faedah atau berita palsu. Ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nikmat Allah, kita syukur guna tangan kita untuk bantu fakir miskin. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita musim-musim begini disyarul pakai orang susah yang tak kerja sebulan lebih ni, bagi berah, bagi sadik. Alhamdulillah guna nikmat tangan untuk ketaatan kepada Tuhan kepada Allah SWT. Lagi nikmat tangan ini kita guna untuk bersalam dengan ahli ulama. Tapi boleh ni musim COVID ini tidak digalakkan untuk bersalam. Lepas ni lah. Bila kita bersama di majlis ahli ulama, kita bersalam dengan ahli ulama, cium tangan mereka. Begitu juga dengan orang yang soleh, kita bersalam dengan mereka. Begitu juga tangan kita sebagai bersyukur, cari nafkah yang halal untuk kita, isteri kita dan anak-anak kita. Seterusnya nikmat apa dia? Nikmat kaki kita untuk kita pergi ke masjid. Nikmat kaki pergi ke masjid. Sekarang ini tak boleh pergi masjid lagi. Allahu Akbar. Rindunya kita kita berada pas putih ni di Masjid Ibrahimi bulan Ramadan begini, alhamdulillah sebelum ni. Sekali ini terdapat lagi insya-Allah 10 hari akhir ini insya-Allah kita akan dapat pergi dengan urusan pada pihak yang berkuasa insya-Allah. Doa-doa tuan-tuan agar kita dapat 10 hari ini berada di masjid
dan kita pas putih Masjid Ibrahimi, kita ada Qiyamul 2/3 malam. Guna kaki kita sebagai hamba Allah bersyukur, pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, pergi ke masjid untuk beribadat, dan juga guna kaki kita untuk menunaikan ibadat umrah, ibadat haji, dan apa-apa sahaja untuk kebaikan. Kita guna kaki kita ulang alik pada tempat kerja ke rumah kita. Kita guna kaki kita ulang alik daripada rumah isteri pertama, kedua, tiga, keempat. Itu juga untuk kebaikan kita. Itulah tuan-tuan sekalian, untuk kita jadi hamba Allah SWT yang bersyukur dengan kita guna segala nikmat Allah ke jalan yang Allah reda. Guna nikmat Allah untuk ketaatan pada Allah SWT. Untuk akhirnya tuan-tuan sekalian secara ringkas, guna nikmat Allah harta benda kita. Bagaimana kita nak guna harta benda kita untuk menunjukkan, menzohirkan, membuktikan evidence kita kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hamba bersyukur. Tengok bagaimana nikmat harta yang kau bagi kepada ya Allah, aku guna untuk kamu ya Allah. Bagaimana guna nikmat harta untuk tolong fakir miskin. Guna nikmat harta untuk bersedekah pada anak-anak yatim. Tuan sekalian. Kalau kita buka FB banyak rumah anak yatim, memerlukan kepada infak kita semua, bagi nombor akaun yang boleh kita masukkan di sana ni untuk peluang kita bersedekah di bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, biasanya mungkin tuan yang sedekah setiap subuh, sedekah di masjid. Di bulan Ramadan ini, tahun ini, PKP ini, kita terdapat pergi sebuah masjid. Bagaimana cara tuan lagu ini? Caranya tuan letak kotak di rumah. Bangun subuh, tuan letak saya kotak Masjid Ibrahimi. Letak saya kotak masjid apa dia pada Pamak. Letak saja masjid mana-mana lah. Jadi kita letak dalam tabung masjid, tak boleh. Jadi kita ganti tabung masjid dengan kita letak rumah kita. Setiap hari subuh kita masuk. Sebab setiap pagi subuh bila kita infak harta kita di jalan Allah, ada malaikat khusus untuk doa keberkatan, untuk doa kelebihan kehidupan pada mereka tadi. Guna kotak tadi tu letak rumah kita lihat kotak ni masjid mana. Kotak masjid mana kita letak setiap hari lepas subuh. Sebagai hamba Allah yang bersyukur dengan harta tadi. Dan akhirnya sekalian ada satu cerita berlaku pada Ahmad Miskin. Ahmad Miskin bukan Jihan Miskin. Jihan Miskin pelaku Malaysia. Ini Ahmad Miskin. Dia ada seorang isteri, dia ada 2 orang anak, 14 anak lah. Jadi dia orang miskin. Ahmad Miskin ni memang miskin sungguh. Satu hari dia tidak ada makanan. Bukan musim PKP dah. Tak ada makanan sebab miskin ni. Kita musim PKP tak ada. Tidak PKP ada. Dia tak. Tidak PKP pun dia miskin juga. Anak dia 2 orang ni menangis kelaparan. Lalu Ahmad Miskin ni dijumpa dengan sahabat dia, minta lah. Sahabat dia bagi 2 keping roti. Masa balik pada rumah sahabat dia untuk bagi 2 keping roti pada anak tadi, dia jumpa dengan seorang yang sedang menangis buah pokok. Dia tanya kenapa, apa kamu menangis? Dia kata, mau tak makan 3 hari dah. Lalu Ahmad Miskin dari bagi 2 keping roti kepada orang yang lapar, yang duduk pokok tadi. Ambillah kawan ini makan roti roti tadi. Bila lagu tu Ahmad Miskin dia katakan aku balik, tak balik makan ni, anak aku tetap menangis. Lalu Ahmad Miskin pula duduk pokok tadi. Duduk tengok doa pada Allah, ya Allah, lagu mana kalau kebalik tak siapa hati tengok anak kelapar menangis ni. Duduk situ tuan, marilah jumpa dia. Ahmad, kenapa kamu duduk sini? Tak balik. Pasal apa? Dia kata aku tak balik sebab tak gamuk tengok anak aku yang lapar. Rumah kamu tu, apa dia? Banyak harta. Bagaimana harta? Bila Ahmad Miskin balik rumah dia tu diberitahu bahawa ayah Ahmad Miskin ini pernah hijrah ke Uzbekistan. Bila hijrah ke sana, dia bisnes di Uzbekistan. Ayah Ahmad Miskin ini meninggal. Jadi rakan kosi ayah Ahmad Miskin cari di mana pewaris. Dan pewaris dia jumpa Ahmad Miskin, dia bagi harta ayah dia tadi banyak harta tadi. Pasal apa ini? Jelas bukti bahawa Allah beri berkali ganda lagi nak banding dengan apa dia nak banding dengan roti kita. Allah bayar cash dunia lagi. Bila kita infak, bila kita belanja harta kita,
untuk kebaikan, Allah akan ganda lagi. Waktu dunia itu di akhirat nanti, Allah janji pada kita akan bagi bermacam-macam lagi nikmat bila kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau syukur wahai hamba, jika engkau syukur di atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat Allah, yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Allah akan bagi nikmat Allah. Kadang-kadang kita lah mana nikmat Allah tadi. Pasal sebab kita jadi hamba Allah yang bersyukur, Allah akan tambah dengan berbagai-bagai, sama ada harta ke, sama ada isteri ke, sama ada anak-anak yang soleh ke, anak-anak yang berjaya ke. Ini berbagai-bagai nikmat. Kesehatan juga adalah nikmat tersendiri. Jadi sebagai akhirnya firman Allah SWT Ali Imran 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa sanajzi syakirin. Kami Allah akan beri pahala kepada kaum yang bersyukur. Bila kita syukur kepada Allah, Allah akan bagi pahala kepada kita, pahala dari bentuk yang kita tak nampak. Pahala ini adalah duit atau harta atau aset di akhirat. Dan kita tak nampak pahala. Pahala ini kita nampak dengan iman kita. Bila kita nampak pahala dengan iman, insya-Allah kita akan perbanyak amal ibadah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini kita buktikan, kita zahirkan kita Allah bersyukur, bermacam-macam amal ibadah yang akan kita laksanakan. Sebagai akhirnya sekalian, lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuan-tuan sekalian, bila kita mati bertemu dengan Allah, Allah seru wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa tenang, akidahnya salimah, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Irji'i, Allah panggil balik, wahai hambaku balik ke hadrat Tuhanmu. Allah reda kepada kamu balik dan kamu seronok balik bertemu dengan Allah. Allah kita kena bagaimana tuan-tuan kita nak bertemu dengan Allah, iaitu dengan cara kita patuh pada perintah Allah, buat persiapan. Bila kita mati, Allah panggil irji, balik pada Allah dalam keadaan Allah reda terima kita dan kita seronok balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila lepas kiamat nanti, Allah jemput kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba Allah yang nafsu mutmainnah tadi, Allah jemput, masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku, hamba Allah, wadkhuli jannati, masuklah kamu semua dalam syurga Allah, karena syurga Allah yang penuh dengan nikmat di akhir selepas di akhirat nanti selepas hari kiamat tuan. Bila kita hamba Allah bersyukur ini masuk syurga Allah SWT, perkataan pertama hamba Allah masuk syurga apa dia tuan? Teka di akhir ini. Apa dia ucapan pertama hamba Allah yang dijemput masuk ke syurga? Apa dia? Doanya ialah sebagai mana Abu baca awal tadi. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pertama sekali ucapan hamba Allah yang masuk syurga ialah alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Dunia dulu kita jadi hamba Allah bersyukur, kita guna nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah akhirat masuk syurga Allah. Tuan-tuan, inilah kehidupan kita tak lama tuan-tuan. Tak lama kehidupan kita. Marilah sama-sama kita usahakan, kita tekad dan nekat jadi hamba Allah bersyukur dengan kita guna seluruh nikmat Allah untuk kepatuhan ketaatan kepada Allah SWT. Dan insya-Allah kita akan bertemu dengan Allah bila-bila masa dan keadaan kita bersedia untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang Ramadan Mubarak ini memberi kebaikan kepada diri sendiri dan kepada tuan-tuan semua yang pendengar, untuk kita jadi hamba Allah bersyukur. Tidak boleh tidak, tuan-tuan sekalian, kita mesti usahakan agar kita jadi hamba Allah bersyukur sebagai bekalan kita menuju Allah bila-bila masa. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum
وسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في رمضان وعنا على صيام وقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من السخط والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل واعتقاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah Tuhan kami, di petang yang penuh berkah ini bulan Ramadan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan kami tinggalkan kami dengan berdosa ya Allah, berikan keampunan dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah hidup kami di bulan penuh berkah ini ya Allah, agar bulan Ramadan ini sebagai madrasah Ramadan dapat menjadikan kami hamba Allah yang bertakwa, bukan saja di bulan Ramadan, bahkan juga di luar pada Ramadan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami memohon kehadiratmu ya Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Pengasih ya Allah. Engkau ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan berkatilah segala hidup kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada yang lain selain yang kami berharap ya Allah. Redha pada kami ya Allah, ya Allah Tuhan kami. Terimakanlah segala amal ibadah kami ya Allah. Puasa kami Allah, rokok kami Allah, sujud kami Allah, tarawih kami Allah, tilawah Quran kami Allah, sedekah kami ya Allah, dan semua ibadah kami ya Allah, kami tuju kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. ربنا عليك توكلنا وإليك عنك المصير. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتقشرنا من أسمائنا يا الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.